Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak panel juri, ketiga-tiga panel juri kerana sudi meluangkan masa untuk memberi ilmu pada saya dan juga sahabat-sahabat semua. Dan juga ucapan terima kasih saya kepada Cik Sally selaku pengelola Kelab Pidato kerana tak jemu-jemu memberi tunjuk ajar, memberi bimbingan, membetulkan kesilapan-kesilapan saya semasa 6 bulan lah saya di sini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih. Jadi hari ini saya ingin membincangkan satu tajuk yang diberi nama Budi Bicara, ataupun remaja saya cakap kautim lah. Boleh kautim, boleh berbudi bicara lah. Sebelum ni kalau tuan-tuan sedia maklum lah, saya selalu bawa tajuk-tajuk yang berat lah, macam MH370, misteri, hukum hudud dan sebagainya. Jadi Cik Sally pun dengar macam pening lah, terlalu complicated lah, terlalu kompleks lah. Hari ni saya nak buat satu tajuk Budi Bicara, seperti mana saranan sahabat saya Cik Asri bawa satu tajuk yang ringkas, yang dekat dengan kita lah. Jadi budi bicara ni tuan-tuan, kalau dalam kamus dewan bermaksud bertolak ansur, bermaksud memberi pertimbangan yang sewajarnya dan menggunakan akal fikiran. Bermakna sebelum sesuatu perkara kita buat ni, kita kena berfikir secara waras, tidak semata-mata menjatuhkan hukuman. Bermakna kita mesti menjalankan suatu perkara itu menghukum dengan budi bicara. Jadi maksud budi bicara itu sendiri bermakna seolah-olah berlawanan dengan satu peraturan lah. Maksudnya kita boleh menggunakan akal fikiran kita untuk mengelakkan sesuatu hukuman atau mengelakkan sesuatu perkara yang negatif lah. Jadi di sini saya nak memberi beberapa contoh lah situasi-situasi di mana budi bicara ni amat-amat diperlukan untuk kita dalam menghadapi sesuatu perkara. Saya bagi 4 contoh lah. Yang pertama, bila berlakunya kemalangan. Contohnya dua kenderaan berlaku kemalangan kecil lah di hadapan balai polis. Jadi sebagai mangsa dan pihak yang terlibat pastinya akan merasa macam marah, nak menyaman, nak ambil tindakan undang-undang. Jadi kalau kita tengok di sini, pihak polis sendiri menasihatkan kedua-dua mangsa pihak tersebut untuk bertoleransi, menyelesaikan perkara ini di luar mahkamah. Sebabnya kalau benda ni dibawa ke mahkamah, belum pasti mangsa itu akan menang. Mungkin dia akan kalah dengan hujah-hujah peguam. Jadi budi bicara ni amat-amat diperlukan untuk menyelesaikan satu perkara, supaya perkara ini tak berpanjangan, tak melibatkan kos guaman yang tinggi, tak melibatkan masa. Cuma mungkin sama-sama bincang, okey, seorang tu akan selesaikan masalah ni dengan membuat sedikit bayaran pampasan, itu saja. Jadi perkara itu selesai dalam masa sekejap dan tidak mengambil masa yang panjang dan melibatkan kos yang tinggi lah. Keduanya, kalau kita tengok budi bicara ni, biasanya lah melibatkan orang awam dengan penguatkuasa lah. Contohnya polis lah. Jadi saya ada pengalaman sendirilah berhadapan dengan polis ni, di mana saya melalui menaiki motosikal ke satu laluan motosikal, tetapi kat situ ada macam ada lopak air lah. Jadi saya alihkan kenderaan motosikal saya ke laluan kereta dan polis menahan saya. Jadi polis cakap, kenapa you melanggar peraturan? Saya kata, belah sana dia ada ni lah, ada lopak air. Jadi saya nak mengelakkan motosikal saya terbabas ke apa, saya laluan sini. Dia kata, awak dah melanggar peraturan. Jadi saya sepatutnya ni lah, you tak boleh berdolak dalih lah, you tak boleh bermohong lah. Saya kata saya bukan nak bermohon, tapi memang itulah sebabnya saya menggunakan laluan kenderaan lah. Jadi dia polis ni nak mengambil tindakan kepada saya lah. Jadi saya meminta budi bicara pihak penguasa tersebut untuk melepaskan saya lah.
Maksud saya mengaku kesalahan saya dan dengan senang hati pihak penguasa tersebut cuma memberi nasihat dan jangan diulangi lah. Itu contoh kedua lah, maksudnya orang awam dengan pihak penguasa perlu ada budi bicara. So yang ketiganya melibatkan mungkin dalam mesyuarat dalam mesyuarat, contoh dalam mesyuarat parti ke, dalam mesyuarat apa-apa mesyuarat, kadang-kadang kita tengok AJK tu selalu tak datang lebih daripada 3 kali, dan ahli-ahli pun semua dah meminta pengerusi memberi surat tunjuk sebab dan sebagainya, atau meminta kita letak jawatan lah. Tapi pengerusi sebagai pengerusi mesyuarat, sebagai pemimpin, kita perlu menggunakan budi bicara kita, ataupun kita menggunakan jalan yang lebih baik untuk meredakan keadaan lah. Sebabnya jika kita pecat sesuatu orang, satu AJK yang dilantik itu, mungkin penyokong-penyokong dia akan memberontak. Jadi perkara itu akan menjadi lebih serius. Mungkin akan jadi berpuak-puak dalam satu parti, dalam satu kumpulan tersebut. Jadi dengan mengamalkan budi bicara ni tuan-tuan, insya-Allah dapat menyelesaikan masalah tu dengan sebaik-baiknya lah. Seterusnya, kita sedia maklumlah dalam Islam itu sendiri memang ada toleransi lah, ada budi bicara. Kalau kita tengok, memang Islam menyuruh kita mensegerakan solat bila mendengar azan. Tetapi ada toleransi, ada budi bicaranya, boleh ditangguhkan dengan sebabnya kita ada majlis-majlis ilmu. Jadi kita tengok kat sini, dalam Islam itu sendiri sudah ada sifat toleransi budi bicara kepada umatnya. Sedangkan kita sendiri warga rakyat biasa tidak boleh mengamalkan budi bicara ini. Jadi saya menyerulah kepada kawan-kawan semua, rakan-rakan, supaya sebelum kita menjalankan sesuatu hukuman, sebelum kita mengambil satu tindakan, walaupun ianya melanggar peraturan, sebelum hukuman dijalankan, perlu kita mempertimbangkan budi bicara dengan sebaik-baiknya, supaya dia tak memberi kesan yang negatif kepada pihak-pihak yang terlibat lah. Itu saja saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.